Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Hari ini saudara hari Khamis. Hari Khamis malam Jumaat, malam seribu rahmat. Apa khabar saudara Mama Syah Ismail, Puan Syarifah Hafifah, begitu juga saudara Zamari LC. Terima kasih hadir sahabat malam menemani saya. Saudara Mustafa Ilyas, saudara Puan Syaliah Ahmad, Madam K. Apa khabar Hajah Hamimah, Mama Mak Syah Ismail, saudara Alimin Makno, juga saudara Qayyum, saudara Izzuddin, saudara Syah Ibrahim, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din. Salam dari Kemayan katanya. Ya, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Apa khabar cik? Saudara Hashim Atan. Apa khabar saudara Saleh Yusuf Awang dari Tanah Merah. Suara saya jelas tak jelas saudara? Sebab saya jauh sikit dari mic ini sebab saya ada tamu khas. Ya, saudara Abdul Aziz dari Miri Sarawak. Apa khabar saudara Aziz? Saudara Abdul Rahman daripada Johor Bahru, saudara Muhammad Faridun Tukiman, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, Azmi Nordin dari Bagan Datuk Perak. Salam dari Teluk Intan kepada Puan Siti Rafiah, saudara Bulan Terang, saudara Mak Syah Ismail, Hajah Hamid Haji, saudara Joka Karim, saudara Hamzah Abdullah, saudara Alia, saudara Abdul Qadir, saudara Raja Kamal Raja Bazian. Apa khabarku? Orang di Sungai Petani, saudara Fazil Yub, saudara Mat Kadir dari Termeluh, Pahang, saudara Air Mata MKT dari Kelantan, saudara Bakat Ahmad, begitu juga Ibjah, saudara Said Abdul Hakim dari Singapura. Apa khabar warga Singapura? Hujan lagi ke? Cik Awang, salam perpaduan. Josephine Tan, how are you Josephine? Saudara Abudin, saudara Pacman Awang Majuri daripada Maju di Wangsa. Di mana tu saudara? Saudara Sari Lembang, Puan Robiah Hussein, salam dari Sendayan. Muhammad Nawal Muhammad Zain, salam. Saudara Abu Nem, salam perjuangan. Syarudin Ardi, UMNO bangkit katanya. Saudara Muhammad Hashim, suara jelas, gambar cantik. Terima kasih saudara. Saudara Hizam Masyih, begitu juga saudara Abdul Qadir, saudara Yang Maya, saudara Ji Osman, saudara Hamzah Abdullah. Hajah comel-comel, apa khabar puan? Moga sihat ya. Salam perpaduan. Saudara SB Hakim, dia kata moga-moga Malaysia dalam barakah. Terima kasih saudara Said Abdul Hakim dari negara Singapura. Apa khabar saudara Ahmad Sharif, saudara Abdul Majid, saudara Richard Bakri dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Sebab nak cakap sampai seorang-seorang ni maulah sampai tengah malam tak selesai. Baik saudara, hari ini hari Khamis malam Jumaat saudara. Malam seribu berkat. Saya mengharapkan teman-teman duduklah di tengah semayang lepas ni kan saudara. Kita buat sembahyang tahajud, berdoa pada Allah SWT. Ya, saudara Azizul Abdul Hamid, dia kata tolonglah sebarkan saudaraku. Yang sebarkan mudah saudara, like, share dan subscribe ya. Yang Maya, Haji Osman, saudara Norai, saudara Azmi, saudara Ahmad Mab, saudara Umi Yusof, saudara Ahmad Hazami, saudara Rusdi Saman dari mana dia Azmi saudara? Rusdi ya saudara. Begitu juga Zul Razali daripada Kok Langas, Kelantan. Baik saudara, laporan tidak ada, tapi hari ini adalah merupakan hari yang ke-1176. Virus melanda negara kita belum usai lagi saudara. Tak tahulah bila nak usainya, saya pun tak dapat nak macam cuma Dr. Zulaiha sajalah. Dr. Zulaiha saja yang boleh menyatakan. Tapi bagaimanapun dapat laporan dapat hari Isnin tu hari ada kekurangan. Saya tak boleh sebut benda tu penyakit tu saudara sebab ini portal-portal dia tak bagi sebut. Kalau saya sebut jadi masalah. Apa khabar Saudara Zaid Hero? Selamat dari Pantai Dalam. Begitu juga Nur Azila, Saudara Sang Bedar, Saudara Hafizan, Saudara Azizul Yusof, Saudara Wan M. Bakri, John Kelabu dari Sungai Petani, Saudara Jamal Azmi Jamal. Terima kasih Saudara Anda Syah. Baik saudara, malam ini kerana saya ada tamu, kita punya e-commerce kita skip. Tapi yang ini kena baca saudara. Yang ini saya perlu ada, iaitu naluri kehidupan. Saudara, sebagai malam Jumaat saudara, takkan saya nak tinggalkan. Saudara, kerana Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, datang seorang lelaki kepada baginda Nabi Muhammad SAW lalu meminta izin untuk pergi berjihad. Maka baginda bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka lelaki itu menjawab, ya Rasulullah. Dan baginda Rasulullah berkata, kepada keduanya lah kamu berjihad ataupun berbakti. Ini hadis riwayat Bukhari. Statusnya adalah hadis sahih saudara. Artinya saudara, selain kita berjihad, berkhidmat dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa adalah dituntut
seperti membantu dari sudut kewangan, penjagaan terutama semasa mereka tidak sihat ataupun setelah mereka tua, kita hamburkanlah dengan kasih sayang. Berkhidmat dan berbakti kepada kedua ibu bapa adalah sebahagian daripada jihad, saudara. Tak perlu berperang pun, saudara. Berbakti pada kedua ibu bapa pun sudah dianggap jihad, saudara. Dan pahalanya sama. Kemudian, saudara, ada juga sahabat Rasulullah yang tidak diizinkan untuk pergi berjihad dan diminta berbakti pada kedua bapanya yang masih hidup. Itu adalah naluri kehidupan kita yang perlu kita santuni. Jadi, saudara, jagalah kedua ibu bapa kita. Sewaktu mereka masih ada ini, inilah waktunya kita menimba pahala. Bila dah tak ada nanti, saudara, tinggallah kita sendirian hidup di alam yang fana ini, saudara. Kita santuni mutiara kata. Ini petikan daripada kata-kata daripada Lieutenant Adnan Saidi, saudara, yang saya baca. Agak menarik yang perlu kita hayati. Kata Lieutenant Allahyarham, Lieutenant Adnan Saidi. Ini waktu peperangan dulu, dia kata, biar satu tempayan darah dari tubuhku ini tumpah, namun tidak kuizinkan walau segenggam pun tanah airku ini dijajah. Begitulah saudara wira-wira bangsa kita, lafaz ikrar mereka. Biar satu tempayan darahku tumpah, namun tidak aku izinkan walau segenggam tanah airku ini dijajah. Itu saudara. Jadi sebelum saya meneruskan lagi pencerahan, jangan lupa pantun Pak Nazil. Ni ada pantun ni. Pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Ini perlu saya. Menurut apa khabar Pak Nazil? Semoga Pak Nazil sihat di Perlis. Pak Nazil dalam alam persaraannya, bekas guru, bekas pegawai pendidikan, saudara. Dan saya harap kita dapat menghayati pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, saudara, di pekan ialah menonton rambung, menguncil kuaci sekali-sekala. Jadi tengok rambun, saudara, kucil sekali-sekala. Keras kepala, mendabik sombong, paling dibenci Allah Ta'ala. Itu dia pantun Pak Nazil. Ya, cara orang kita ni kalau dia menegur dalam pantun. Dan saya suka Pak Nazil ni, dia bagi penjelasan. Rambung tu apa dia? Rupanya rambung ini sejenis tarian Siam. Saya muda-muda dulu seronok juga saya nonton rambung. Rambung. Dan tambahnya lagi, terubuk padi sambal bilis, lemak tenggiri, siput lala. Jangan jadi seperti iblis, membangga diri melebihi segala. Itu peringatan Pak Nazir, saudara. Harap malam-malam Jumaat ni, saudara, kita hayati pantun Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir, begitu tinggi peringatannya. Dan kepada pimpinan negara, saya tetap mengingatkan, janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang dan khawatir negara boleh muflis, saudara. Saya juga ingin ingatkan anda, live saya ini, saudara nak sunting, masukkan dalam beberapa channel pun tak ada masalah. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Ya, saudara. Dan bila saya memberi pencerahan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Kalau saya tak sebut perkataan ini, peguam saya akan bising dengan saya, saudara. We must agree to disagree. Dan saudara, kalau nak menyantun, gunalah bahasa-bahasa yang baik, saudara. Sebab kita adalah warga cinta damai yang menyantuni semua aspek secara harmonis. Kita hidup di dunia tak lama, saudara. Jangan bergaduh dengan orang. Baik, saudara. Kepada anak-anak kita yang baru saja mendapat keputusan, hari ini telah pun dikeluarkan. Nampak gaya, saudara. Alhamdulillah. Keputusan sijil calon-calon sijil pelajaran Malaysia hari ini nampaknya dapat grade A semua mata pelajaran untuk tahun 2022, walaupun mereka belajar secara dalam talian, dalam PKP. Tahun ini 2022, saudara, sejumlah 10,109 orang berjaya mendapat A semua mata pelajaran. Sedangkan tahun 2021 9,696, tahun 2020 9,411, tahun 2019 duhai terkacau lah ni, 8,876, dan tahun 2018 8,436. Artinya, saudara, bidang pendidikan kita, kemampuan anak-anak kita semakin meningkat, saudara. Baik, saudara. Sebagaimana saya katakan, saya ada tetamu malam ni, saudara. Tetamu saya agak istimewa. Beliau adalah ahli Dewan Undangan Negeri
kawasan Dun, tebing tinggi di Perak, saudara. Tebing tinggi itu dalam kawasan Parlimen Ipoh ke? Ipoh, saudara. Dan juga beliau pernah menjadi ketua pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri, malahan menjadi esko. Waktu saudara Peja menjadi peti besarnya, beliau ada esko dan beliau mewakili partai DAP. Apa khabar Yang Berhormat? Alhamdulillah, terima kasih Datuk Seri. Terima kasih kerana memberi saya ruang dan peluang pada malam ini. Ya, sebab kita sekarang ni Yang Berhormat dah zaman perpaduan ni saudara, tak ada masalah dah sepatutnya. Bukan? Ya. Dah dah berperang jugalah kita ni. Yang Berhormat Dr. Aziz Bahri ni beliau adalah pakar dalam bidang perlembagaan, undang-undang. Itu beliau juga pernah menjadi tutor, menjadi pensyarah di beberapa universiti. Berapa lama jadi mengajar, Habib? Campur-campur lebih kurang dalam 25 tahun lah. 25 tahun saya. Di Universiti Islam Antarabangsa UAE dan kemudian sekejap di Unicel. Jaka linglung awal-awal lagi line dah sangkut. Begitulah saya. Live saya ni selalu kadang-kadang diganggu oleh mereka. Ya, Tok Wabi. Ya. Okey. Saya tadi ada live sama dengan Datuk saudara Wan Mahusin, tapi malam ini ada special sikit saudara. Sebab saya nak bertanya dengan banyak sudut perundangan lah. Ya, Muhammad. Sebelum kita bercerita yang lain lagi, nak bertanya lah saya. Macam mana tentang katanya bahawa kerajaan perlu menyiasat perbelanjaan sekitar 282 juta pelan komunikasi strategi era Perdana Menteri yang lalu. Katanya bahawa itu dibelanjakan dan rasanya tiap-tiap perbelanjaan mesti dibawa ke Parlimen. Tak gitu, Yang Muhammad? Boleh Wabi ceritakan sikit? Setiap perbelanjaan dalam konteks umum lah demokrasi perlu dipertanggungjawabkan. Jadi memang sudah ada peraturan yang terpakai lah, baik dalam bentuk akta ataupun peraturan-peraturan biasa yang dipantau oleh pegawai kerajaan. Cuma kadang-kala oleh kerana orang politik diberi kuasa untuk mengecualikan, kadang-kala Jadi di situ barangkali yang kalau tidak dihalusi dengan betul, jadi dia akan mungkin terlepas pandang dan sebagainya. Satu, yang keduanya di peringkat pelaksanaan. Kadang-kala kalau sudah budaya nak mendapat peluang dan lebih itu sudah mengakar begitu kuat, jadi di sana banyak sangatlah perbelanjaan yang bukan-bukan, yang tak ada mengenai itu, pembaziran berlaku. Dan selalunya mengikut kefahaman saya, Yang Muhammad, tiap-tiap perbelanjaan wang negara walaupun 10 sen mesti mendapat kelulusan daripada Parlimen, Yang Muhammad. Ya, betul. Sebab kita kuasa mencukai pun sama harus Parlimen ataupun DUN. Jadi perbelanjaan pun harus dilaporkan dalam bentuk laporan juru audit negara. Jadi sepatutnya kalau sistem itu tidak diselewengkan, maksudnya tidak harus berlaku ketirisan, kebocoran dan sebagainya lah. Sepatutnya begitu. Dan saya lihat pula 2 hari lepas di Parlimen. Dah kelang kabut, Yang Muhammad. Bukan bukan Dewan Negeri lah, di Parlimen, Yang Muhammad. Nasib baik Yang Muhammad tak jadi ahli Parlimen. Bagaimana pandangan Yang Muhammad bila mereka tidak mahu? Apakah ada presiden ataupun kebiasaan maupun ada undang-undang yang menyekat bahawa audit yang ditulis, yang dilaporan daripada Jabatan Audit Negara itu tidak boleh dibincangkan di Parlimen? Boleh Yang Muhammad ulas dari segi perlembagaan? Saya tak nak bercakap dari segi kepatian, Yang Muhammad. Dapat sikit yang saya faham lah daripada apa yang dipaparkan oleh Datuk Seri Taqiyuddin Hassan itu, bacaan beliau kepada peruntukan perlembagaan persekutuan itu saya rasa tak salah. Betul lah. Cuma kalau speaker sudah memberikan fatwa ataupun ruling, jadi fatwa itu mengikat lah. Dan saya rasa tidak ada larangan nak membahas pun. Jadi walaupun saya tidak mengatakan Taqiyuddin itu salah, tapi apa yang dibuat oleh speaker pun wajar juga, oleh kerana kalau kita tengok kandungan sebenar itu melibatkan wang yang begitu banyak. Besar ni. Dan betul lah kan juga, kalau tak ada benda yang masalah nak disembunyikan, tak pasal apa.
apakah kerajaan pimpinan Datuk Seri Ibrahim sekarang ni sudah mahu membuka labaran? Sebab bila dah ada perbincangan, Wabi, bila adanya perbahasan dibuat di parlimen, artinya ada presiden. Getihnya masa-masa akan datang, mestilah laporan ketua audit ni juga akan dibincangkan, sebab ini sudah jadi satu presiden kebiasaan, kata kelaziman. Seperti yang kita faham, prosedur ataupun apa yang berlaku dengan laporan juru audit negara ini sudah ada PAC dan sebagainya. Tetapi mungkin dalam isu-isu tertentu seperti yang berlaku itu, speaker terpaksa membuat fatwa ataupun ruling yang barangkali berbeza dengan sebelum ini. Jadi saya tidak bimbang lah kalau apa yang berlaku semalam atau kemarin itu menjadi satu perkara yang barangkali bersalah. Mana kalau kita silap pun, silap dalam konteks lebih ketat dalam prosedur kewangan awam ni, saya fikir tak ada masalah. Kalau Yang Mohamad jadi speaker, macam mana keputusan Yang Mohamad? So, saya kata tadi, saya tak kata Taqiyuddin itu salah, tapi saya rasa dalam masa yang sama kita harus juga memberikan ataupun mengakui bahawa speaker ada kuasa itu. Jadi dalam dewan ini kuasa speaker itu yang utamanya. Dalam perbincangan speaker is a mana kalau dikata kita kena duduk atau duduk. kena diam, Perdana Menteri pun duduk. Perdana Menteri pun duduk. Sebab dia pengurusi mesyuarat. Jadi kalau pengurusi mesyuarat tak ada autoriti, kacau lah kan. Jadi maknanya betul tak betul, logik tak logik. Undang-undangnya ialah bahawa kuasa dan juga keputusan speaker itu muktamad. Ruling speaker muktamad. Jadi kalau dia kata bahas lah. Jadi kalau tak logik sekali pun, dan tak ada siapa yang tak boleh bawa ke mahkamah. Tak boleh ya? Tak boleh. Keputusan speaker tak boleh bawa ke mahkamah. Dan mahkamah kata kami tak boleh buat apa, ini keputusan speaker, dan speaker adalah orang yang nombor satu yang paling berkuasa di situ, walaupun bracket kata tak betul ataupun tak logik. Dia bawa macam tu. Begitu ya. Memang ada dalam perlembagaan begitu. Ya, betul. Bahawa peraturan mesyuarat dengan dewan. Jadi dewan ini memang otoriti dan otonomusnya dewan. Maknanya peraturannya dia buat. Mesyuarat dijalankan oleh speaker dan sebagainya, dia tak boleh dibawa ke mahkamah. Jadi artinya apabila macam Datuk Azalina bagi kata, apa salahnya dibincangkan? Yalah, begitulah. Bukan? Dan dia merujuk kepada kuasa speaker sebenarnya. Sebab tu saya katakan tadi, walaupun saya setujulah dengan Taqiyuddin, tapi dah speaker baru fatwa begitu, kita kena ikut speaker lah. Itu isu di parlimen saya tentang bagaimana Dalam Don pun sama. Dalam Don pun sama. Dalam Dewan Negeri pun sama. Sama. Undang-undangnya sama. Wabi pernah jadi speaker ke? Tak pernah. Tak pernah ya. Tapi Wabi pernah jadi ketua pembangkang. Ya. Kalau Wabi jadi ketua pembangkang, kelang kabut dah dewan jadi. Aduh. Saya dengar Dr. Aziz Bari ni kawan, kita bersahabat. Walaupun dulu bila dalam DAP, saya dalam UMNO, tapi kami saling menghormati, masing-masing punya ideologi masing-masing. Tapi sekarang ni dalam kerajaan perpaduan, tak ada masalah lah. Tu sebelum lagi kita belum masuk bab itu lagi, Wabi. Sabar. Cuma nak tanya dulu tentang yang kedua. Ni soalan ini bukan soalan cepumas, Wabi. Nak bertanya dengan Liu tentang bagaimana kenyataan daripada timbalan daripada Menteri Keselamatan Dalam Negeri dan Mesti Keselamatan Dalam Negeri, Saudara Datuk Seri Syafuddin Nasution. Dia kata bahawa pihak polis telah pun menyiapkan siasatan terhadap Datuk Seri Syahidah Kasim dan Tan Sri Haji Adi Awang. Hari ini kenyataannya tu di parlimen katanya. Ini berhubung dengan katanya PDRM sudah pun menyerahkan kertas siasatan mengenai rancangan menjatuhkan kerajaan, membabitkan 2 ahli parlimen Perikatan Nasional kepada Jabatan Peguam Negara. Apa komen, Wabi? Ini mengikut soal undang-undang ni, Wabi. Kuasa menyiasat ni kuasa polis. Jadi menteri ni buat kegiatan umum lah. Dan saya yakin polis adalah satu organisasi yang profesional, yang ada undang-undang dan dipandu oleh undang-undang. Jadi kita tunggu sajalah. Jadi pada saya tidak ada benda yang kita perlu risau, sebab benda ni dah banyak kali berlaku. Cuma saya haraplah kerajaan perpaduan di bawah pimpinan PMX ini lebih dekat dengan peruntukan dan semangat undang-undang itu. Semangat undang-undang. Tak, Wabi, maksudnya kalau dia bercakap soal nak menjatuhkan kerajaan, rasanya itu treason tak, Wabi? Cuba Wabi ulaskan itu. Dalam demokrasi, menjatuhkan kerajaan ini satu benda yang diizinkan. Sebab itu saya kadang-kadang pun ada sedikit tidak selesa juga kalau kita menyiasat orang nak menjatuhkan kerajaan. Sebab kerajaan dalam konteks demokrasi berparlimen
memang hayatnya tu tak menentu. Mungkin tak, sehari. saya mungkin berbeza pandangan dengan Wabi yang ni. Sebab saya merasakan kerajaan itu kerajaan Tuan Agong, Wabi. Namanya. Itu nama dan juga. Tetapi kalau nak menjatuhkan Perdana Menteri tak ada masalah, Wabi. Sama juga macam di UK, kerajaan itu kerajaan raja Charles. Her Majesty. Tapi bukan bermaksud maknanya tak boleh dikritik. Okey. Bukan bermaksud tak boleh dijatuhkan. Sebab kalau majoriti itu sudah kurang, atas apa sebab sekalipun. Jadi dia terpaksa letak jawatan. Dan kita harus ingat dalam logik dalam keadaan seharian ini, maknanya sesuatu kerajaan itu tak akan jatuh macam itu saja. Mesti ada sebab dia. Mungkin sebab marah ke, mungkin tak dapat apa ke, ataupun sebab-sebab lain lah. Jadi nak menjatuhkan kerajaan dalam konteks demokrasi pada saya bukan satu kesalahan. Saya merasa jadi ini kecuali kalau dia tu mengumpul senjata, molotov koktail dan sebagainya, itu lain cerita. Itu saya kata soal itu lain, itu bukan jatuh kerajaan nama itu. Itu menjatuhkan kerajaan secara ganas. Itu lain. Dan kita ada undang-undang yang lain untuk menangani masalah itu. Nah, saya bukan pasal undang-undang, tapi mengikut pemahaman saya, yang dibolehkan untuk menjatuhkan Perdana Menteri boleh melalui demokrasi. Boleh. Apa kan? Itu tak ada masalah. Boleh. Tapi kerajaan pun sama sebab dia kalau kita tengok perlembagaan dia, Perdana Menteri dan kerajaan itu sama sebenarnya. Sebab itu yang pertama dia lantik sama ada kerajaan itu persekutuan, ialah Perdana Menteri dan Menteri Besar dan Ketua Menteri. Yang kabinet ataupun Exco itu kemudian. Sebab itu tiang serinya ialah Perdana Menteri dan Menteri Besar dan Ketua Menteri. Jadi maknanya kalau kerajaan itu sebenarnya merujuk pada Perdana Menteri itu sebenarnya. Dan mungkin batang tubuh itu sendiri. Bukan anggota kabinet yang mungkin 20 orang, mungkin 10 orang sebagainya. Tak, saya refer pada the government. Yalah betul. Ini istilah yang disebut dalam perlembagaan sendiri. Saya rasa sebab ini sejak bila Dr. Mahathir merubah daripada dulu kerajaan Duri yang Tuan Agong tiba-tiba boleh berubah kepada kerajaan Malaysia. Secara teorinya tak berubah. Tak berubah, Dia boleh pindah perlembagaan, tetapi sebab keseluruhannya dah ditakrifkan dari Perdana Menteri, kerajaan, dan disebut pentadbiran tu. Pentadbiran. Maknanya pentadbiran tu merujuk kepada kalau ada peringkat persekutuan, Perdana Menteri dan Kabinet. Kalau peringkat negeri, Menteri Besar dan Exco ataupun Ketua Menteri dan Exco. Jadi maknanya jelas itu tak berubah. Minta maaf saya Bayang Muhammad, kadang-kadang saya harus akur. Bayang Muhammad lebih pakar daripada saya. Apa salahnya kita bergaduh? Macam kita main bola kan, dia punya basic rule itu. I see. Alright. Itu tambahlah, itu pulanglah, biarlah kau Menteri Dalam Negeri yang menguruskannya. Kan kita ni tapi dia boleh buat statement lah, tak ada masalah. Kan? Ya. Siasat. Betul. Begitu juga tentang Menteri Besar Kedah apa semua tu. Itu biarlah bagi saya. Sekarang ni yang paling penting pada saya selalu mengatakan adalah rakyat perlu hidup. That is the most important. The people must survive. Ya Muhammad, saya merasakan dalam keadaan dan suasana hari ini, Ya Muhammad, bila kelangsungan politik yang begitu bercelaru, saya melihat masih lagi belum ditangani. Boleh Ya Wabi komen sedikit tentang kedudukan kerajaan hari ini, pimpinan kerajaan? Saya rasa dalam konteks inilah, saya rasa kita harus juga melihat kerajaan itu dalam konteks rakyatnya juga. Maknanya itu sebab orang kata kan, the people deserve the government they get. Maknanya kerajaan yang ada itu melambangkan kualiti rakyat dia. Jadi kalau kerajaan yang ada sekarang ni tak stabil ke ataupun maknanya yang harus menerima kenyataannya adalah bahawa rakyat biasa. Kenapa kau pilih jadi macam ni? Sebab kerajaan yang ada ni bukan dengan sendiri naik itu, sebab dia dipilih, bukan. Jadi isunya sekarang ialah kenapa dia tidak mempunyai sokongan yang cukup. Kenapa? Adakah rakyat ni bingung? Rakyat tak tahu memilih ke? Atau rakyat ni orang putih kata gullible dan mudah dibeli? Jadi rakyat harus melihat kecermin lah kenapa dia dapat kerajaan seperti itu. Cuba ini keadaannya Wabi, saya melihat keadaan begitu. Tapi kita nak salahkan rakyat pun tak boleh. Sebab sepanjang musim pilihan raya ni, orang macam Wabi ni berusaha lah habis-habisan berkempen. Kan? Orang macam saya pun berkempen bagi narah juga untuk parti saya. Tapi akhirnya dalam ketempangan pemikiran rakyat, akhirnya mereka buat pilihan, dan lain kali rakyat hukum semua tak layak untuk memimpin negara ni. Bukan saya beritahu mungkin, tapi mungkin ada kesilapan. Orang kata sistem ni besar kan. Dia bukan semudah memilih jawatan kuasa kelab atau jawatan kuasa persatuan. Itu pun kadang kecoh juga. Kan? Jadi apatah lagi negara kan yang melibatkan istana kadang-kadang tu, melibatkan
Suruhanjaya Pilihan Raya, melibatkan kaki tangan awam dan sebagainya. Jadi ini perkara yang tidak mudah, tapi kita doa mudah-mudahan saya tengok keadaan sekarang ni semakin stabil kot. Ya? Makin stabil nampak. Dia stabil ya? Sebab YB dah bekerja perpaduan kot. Atau tidak. dia bias YB tak? Tidak juga sebab Kerajaan Negeri Perak wujud sebelum Kerajaan Perpaduan. Oh ya. Kan? Macam okey, ini saya nak masuk ni. Tapi sebelum tu YB, saya nak masuk satu supaya rakyat faham. Sebab itu YB saya pilih hari ni, banyak benda saya nak bertanya. Sebab hari ni Ketua Pemuda pun dah melontarkan Ketua Pemuda Malaysia ada ucapan dia kata pimpinan DAP, dia tak tahu maksud siapa, dia tak sebut sama ada dia minta pada Susah Agung ke, pada Lim Guat Eng ke, Tan Sri Lim Kek Siang ke, kata minta maaf kepada UMNO Pesir, pun terbuka ruang benda begitu, tapi dipantau oleh Datuk Sri Zahid Hamidi, dia kata tak ada keperluan begitu. Apa pandangan YB macam mana? Sebab dulu DAP teruk balun kami YB. Tapi dalam politik ni macam-macam orang balun kan. Ya ke? Lepas itu bukan sebenarnya bukan dasar DAP pun. Jadi mungkin dia hilang ataupun dia jadi hot masa dia ceramah reaksi pada tertentu. Jadi tidak mewakili DAP. Jadi kalau saya lah umpamanya kan, saya sebagai rasminya berdiri di atas platform DAP, saya tak tahu apa yang berlaku. Takkan saya nak minta maaf bagi pihak orang itu yang dah tak ada mungkin. Yang saya sendiri pun tak setuju dengan dia. Jadi saya rasa itu kenyataan politik lah. Kenyataan politik kenyataan yang perlu dilihat secara yang serius. Dan saya lihat Presiden UMNO nampaknya cuba nak okeylah tu, baguslah. Bukan? Sebab saya rasa hari ini pun kita dah mula wujud satu bentuk kerjasama kan untuk kerajaan. Okey, Saudara, kita nak tanya tu daripada YB, waktu penubuhan kerajaan di Perak sebelum tertubuhnya kerajaan perpaduan di peringkat federal. Ya. Tak itu? Ya. Masa itu berapa DAP dapat kursi? Masa itu 18 lah. 18 Ya. UMNO masa itu 8. 8 saja. 8. MCA 1. MCA 1, UMNO 8, MIC tak ada. MIC tak ada. 9 kursi aja. Ya. 9 kursi. 9. DAP dah 18. Kenapa YB sebagai daripada DAP boleh merela pula UMNO jadi Menteri Besarnya waktu itu? Ada orang tanya soalan pada saya. Saya kata saya bukan manager, saya pemain saja, tanya manager lah. Apakah YB tak setuju? Nak tanya juga. Saya kata saya kena tahu siapa saya dan peranan saya. Soal saya setuju tak penting bagi saya, sebab yang penting tindakan saya itu menjadi atau tidak, berkesan atau tidak. Jadi dalam konteks sekarang ini, saya hanya mungkin striker, mungkin goalkeeper ataupun midfield saja. Bukan saya yang menentukan siapa nak keluar, siapa nak kena ganti kan. Jadi YB kena ingat sebab YB pernah jadi exco Kerajaan Negeri Perak. Betul. Bukan? So YB juga pernah jadi ketua pembangkang. Tiba-tiba saja boleh bersetuju pula UMNO jadi Menteri Besarnya. Macam juga di Pahang. Bukan? Di Pahang pun UMNO dapat 9 kursi je, sama lebih kurang sama dengan Perak. PP Perak Pahang. Kemudian dapat DAP lebih banyak daripada kursi yang dimenangi oleh UMNO. Betul. Tapi nampak gayanya ini sebelum tertubuhnya kerajaan perpaduan. YB? Dan tubuh dulu kerajaan negeri. Jadi saya minta komen YB lah. Jujur YB. Sebetulnya bagi saya dalam politik ni macam-macam boleh berlaku, dan apa yang disebutkan tadi itu bukan satu benda yang kemestian, bukan peraturan pun. Dan dalam politik ni anything can happen. Maknanya politik is the game of possible, kata orang kan. I said the art of deceiving mankind. Jadi maknanya saya tidak ada hak nak mengatakan mesti saya kan, oleh kerana parti saya besar, tak semesti. Sebab kalau saya berkata macam itu, berbeza umpamanya kalau DAP itu dia ada 30 kursi. Maknanya dia boleh dia dominan lah. Jadi ini yang baru ni tak ada dominan pun. Memang tak ada pun. Jadi Perak berapa semua kursi YB? 59. 30 lah minimum, 30. Artinya minimalnya kena cari 30 kursi. 30. Jadi DAP dapat 19. UMNO dapat 8. Jadi 19 campur 8 baru 27 YB. Mana ada satu? Keadilan ada 5. 29. Keadilan. Itu yang membentuk kerajaan. Jadi sekarang majoriti 33 lah. Sekarang majoriti 33 lah. It's not comfortable tapi kalau dengan kesetiaan yang ditunjukkan setakat ini, kita boleh tidur selesa lah. Menteri Besar boleh tidur selesa lah ya. Boleh. Walaupun Datuk Seri Zahid dah sebut tak mustahil biar ini bela.
Dia dah sebut dalam 2 bulan lepas, tak silap saya. Dia kata apa? Tidak mustahil PRN berlaku. Itu kita tanya dia lah. Itu kita tanya dia kenapa jadi macam tu kan. Jadi Wabi punya pandangan macam mana? Politik ni sekali lagi dia macam-macam boleh berlaku. Benda yang sekarang kita tak nampak, mungkin dalam sejam lagi boleh berlaku. Saya tak jangkakan syaratan move itu berlaku. Saya tak percaya sebenarnya. Tapi pagi itu, besoknya 24 jam jadilah saya kata. Betul. Jadi maknanya saya tidak dengan pengalaman itu, saya mengajar saya jangan terlalu yakinlah dengan apa yang kita nampak. Ya. Jadi apakah Wabi melihat di Perak itu seperti air yang tenang, jangan disangka tiada buaya, begitu? Hakikatnya begitulah. Jangan terlalu yakin sebab panas terik pun tiba-tiba hujan ribut lepas tu. Jadi maknanya kita tak menentu. Tambah sekarang dengan cuaca yang tak menentu ni kan. Dan bagaimana pula Wabi melihat dari segi pangkat federal, pangkat persekutuan, kerajaan madani ini, kerajaan perpaduan ini, macam mana pula Wabi melihat? Federal ni saya rasa dia ada satu faktor yang barangkali agak pelik, tetapi faktor itu yang saya rasa membayangkan bahawa kerajaan ni adalah kerajaan kukuh telah bentuk sosok PMX itu. Dia seorang yang berbeza dan saya nampak dia ada kekuatan. Ada wibawanya. Cuma bagi saya untuk zaman sekarang inilah kan, tidak semesti orang ada sekeliling dia tu boleh tidur lena lah, sebab kekuatan tu dia, bukan kekuatan yang boleh diterjemah ataupun boleh dikongsi oleh kumpulan dia. Oh, bukan orang yang dia seorang yang boleh berkawan dengan siapa saja. Tapi orang lain tidak. Jadi maknanya pada saya lah, saya bukan nak mengatakan PMX ni superhuman kan, tapi pada saya kedudukan dia tu teguh sebab dia bekerjasama, berkawan dengan siapa pun boleh. Dan sebelah sana pun saya tak nampak ada satu sosok yang cukup mantap berkaliber untuk jadi Perdana Menteri yang diterima oleh semua kaum seperti dia. Ini yang saya fikir kekuatan dia di situ. Jadi kekuatan itu lebih pada dia daripada saya fikir kelompok di sekeliling dia. Okey Wabi, berbalik pada soal kehidupan rakyat. Ini bercakap soal politik ni soal rakyat Wabi. Ya, betul. Apa pandangan Wabi terhadap rakyat Pesir saat ini Wabi? Wabi tak merasa kawasan yang diwakili di tebing tinggi is concern lah. Tebing tinggi itu dia punya penduduk tu majoriti apa dia punya income Wabi? Di situ kawasan bandar. Dia tebing tinggi kawasan bandar. Saya kawasan bandar laut. Dah bandar Ipoh sebenarnya. Jadi cuma di situ kalau kita tengok kampung Melayu pun, kawasan dia majoriti Melayu sebenarnya. Jadi majoriti Melayu. Timur Tinggi 60% lebih Melayu. Jadi Wabi bertanding atas tiket DAP dapat sokongan majoriti orang Melayu. Ya. Jadi berapa penggal dah? Berapa penggal? Penggal 2. 2 penggal dah. Okey. Cuma di situ kebanyakan orang Melayu dia berniaga. Mungkin kerja kilang, ada yang kerja kerajaan, ada pesara. Jadi ini satu benda yang barangkali saya tengok satu perubahan demografi yang ketara sejak 10-20 tahun belakangan ini. Di Kuala Lumpur ni tengok kebanyakan kawasan dah majoriti Melayu dah. Dan saya melihat dalam tempoh 10 tahun, mungkin kawasan yang sekarang majoriti bukan Melayu akan berubah menjadi majoriti Melayu. Kawasan tebing tinggi ni asalnya juga bukan Melayu, tapi oleh kerana perubahan kawasan sebadan dan sebagainya dan ditambah dengan sosio budaya Melayu yang ramai anak dan sosio ekonomi dan sebagainya. Jadi maka saya tak menyangka bahawa dengan begitu singkat dia jadi kawasan Melayu yang kemelayuan itu cukup nampak. Kalau 62% tinggi okey. Ya, tinggi. Jadi masjid pun banyak, surau pun banyak. Ya. Jadi tak timbul soal tak ada azan, tak ada. Maknanya azan berkata-kata. Menjawab juga sempat juga menyindir. Jadi maknanya saya nak menyebutkan bahawa tidak mustahil satu hari DAP terpaksa memelayukan dirinya kalau trend itu berterusan. Ataupun dia kena fahamlah lenggok dan juga budaya Melayu itu. Cuma Wabi, sekali lagi saya nak bertanya ni, saya masih lagi kurang dapat penjelasan daripada Yang Berhormat tentang kedudukan ekonomi rakyat. Sebab harga barang, poket rakyat semakin mengepis. Dan Wabi adalah sebahagian daripada kerajaan. You adalah sebahagian daripada pembuat dasar juga. Yang kena terima di peringkat negeri. Walaupun bukan di peringkat pusat. Begitu juga dalam parti. Wabi juga adalah sebahagian daripada partimen. Tentulah ada sesuatu yang suara. Sebab saya melihat Wabi, bahawa poket rakyat semakin kempis. Sedangkan harga barang
meningkat dan tidak ada nampak unsur-unsur pengurangannya. Jadi kehidupan rakyat tambah pula sekarang ni adanya OPR meningkat. Dan rakyat beli rumah terpaksa bayar bulanan yang tinggi. Begitu juga tarif elektrik. Saya dapat terima 3-4 malam lepas tu, dulu biasa bayar 400, sekarang 700. Jadi peningkatan tarif elektrik, kemudian harga barang, kos kehidupan, sedangkan poket rakyat semakin menipis. Apa komen yang Muhammad sebagai wakil rakyat? Tak, ya sebagai parti politik itu memang satu perkara yang memang menjadi prime concern, maknanya satu perkara yang dalam top agenda kita. Ya. Dan ekonomi kita, oleh kerana kita semakin terbuka, ya, kita tidak seperti dahulu kan. Kita setakat jual getah, timah dan sebagainya. Sekarang ni ekonomi kita terbuka, dan apa juga yang berlaku di Washington dan tempat-tempat lain itu akan berkesan pada kita. Itu yang tadi OPR dan sebagainya itu. Dan kita akur benda itu. Jadi kerajaan sedapat yang mungkin harus menambahkan ataupun meluaskan sumber ekonomi ataupun sumber pendapatan yang ada, dan sedapat yang mungkin mengurangkan running cost je. Cuma di situ kadang-kadang ada juga kesan kepada rakyat. Contohnya kalau kita nak katakan kita nak mengurangkan kos kerajaan, ya, bagi contoh, dia akan melibatkan soal nanti pengecilan bilangan kaki tangan yang juga nanti akan kalau macam di Malaysia sekarang, saya mau tidak mau dia akan menjadi kesan pada orang Melayu, sebab ramai orang Melayu bekerja dengan sektor awam. Jadi kita harus tahu bila kita nak mencadangkan sesuatu, kesannya secara keseluruhan, bukan hanya bercakap saja kan. Nak mengecilkan kerajaan dengan kononnya kata nak mengurangkan beban, itu mungkin menjadi isu politik yang mungkin kita tak diduga, ya. Macam juga soal pencen dan sebagainya. Pencen sampai 2 bilion dah sekarang ni, Babi. Itu satu perkara yang saya fikir harus dapat sikit jauh sikit. Artinya kita ni, terutama orang politik, kena menunjukkan satu sikap yang lebih orang kata berjimat lah. Jangan tukar kereta sangat. Dan saya lihat apa yang sebenarnya nak ditunjukkan dalam siasatan yang disebut tu ialah soal bagaimana perbezaan rejim yang ada sekarang dengan yang dahulu. Jadi maknanya kita tidak selesa dengan pembelanjaan yang besar, ya, dengan kemewahan yang dipamerkan kepada rakyat, dan kita harus sentiasa akurlah, kerana itu satu perkara yang mau tidak mau akan menjadi satu persepsi di kalangan masyarakat. Jadi kalau kita cakap macam ni pun, tapi kalau kerajaan masih lagi tidak mengurangkan perbelanjaan sebagai contoh, asal boleh tukar terus tukar kereta contoh, jadi itu akan menjadi satu momokkan di kalangan rakyat. Sama juga, saya pun heran baru ni bila di parlimen dibangkitkan soal kos perbelanjaan kapal terbang Perdana Menteri, tak dijawab kenapa, saya pun tak faham. Sedangkan dulu ini antara isu yang kita duduk belasah kan. Jadi perkara seperti itu harus, walaupun saya dalam kerajaan, saya rasa saya pun rasa tak selesa juga. Kenapa? Tak siap ke? Kenapa tak siap kan? Ataupun kalau nak justify, nak mengatakan bahawa itu ada landasannya, boleh kata berapa pelaburan masuk? Bukan? Okey, dia banyak travel katakan ke sana kemari, tapi pelaburan banyak masuk. Saya rasa okey kalau begitu. Saudara, saya tengah live, nanti saya call balik. Minta maaf lah saudara, nanti saya call balik. So, jadi ya Muhammad, saya cuba nak dapat membaca pemikiran teman-teman yang berhormat dalam kerajaan Madani hari ini ni. Saya menjangkakan bahawa sepatutnya DAP lebih suka berperanan sebagai penyemak imbang, semak dan imbang, bukan hanya sekadar mengikut saja. Jadi pandangan juga harus kritikal. Macam yang Muhammad kata tadi, bahawa isu macam perbelanjaan kos, Perdana Menteri berbelanja dengan menggunakan jet penerbangan dan sebagainya, perlu juga telus. Jadi retinya walaupun dalam kerajaan, walaupun bersama, kalau kritikan perlu dilontarkan juga. Dan cuma saya sekali lagi nak menekankan, saudara Sulaiman dia kata apa yang dibincangkan tak jelas. Yang jelasnya sekarang ni saya nak bincangkan soal kehidupan rakyat, bagaimana dari segi sudut pandangan seorang wakil rakyat yang berada dalam kerajaan Madani. Jadi sebab saya tanya Wabi lagi, bagaimana, apakah Wabi faham, sedar bahawa kehidupan rakyat semakin tertekan dengan keadaan ekonomi yang sebegini?
Apakah Wabi sedar dan Wabi jelas rakyat semakin tertekan keadaannya? Itu sudah pasti, sebab saya boleh katakan boleh kan seharian itu memang benda tu datang dalam pusat khidmat kita tu yang datang. Nak minta duit, sebagai contoh dia nak pergi IGN nak buat check up atau nak buat rutin check up itu, minta duit belanja, duit tambang. Itu biasa. Kemudian yang datang minta pampers. Ada ya? Ada. Datang minta bantuan nak beli kerusi roda. Ada. Datang nak beli. Ada satu kes tu dia meninggal, langsung tak ada duit. Sebab kita tanggung daripada duit nak korek lubang itu, duit kapan dia dan kuit menyelenggarakan jenazah itu keseluruhannya kita bayar. Jadi memang kita tahu. Artinya soal kepayahan dan kesulitan hidup ni kita lebih faham daripada pihak kerajaan. Belum cerita yang ada anak-anak yang tak ada surat beranak dan sebagainya, kita pun sampai pada kita, sebab itu antara tugas ataupun rutin yang dijalankan oleh pusat khidmat wakil rakyat. Tidak, maksud saya itu sebab saya lebih suka menyentuh tentang kehidupan rakyat, ekonomi Wabi. Sebab tak ada kerja. Tak ada kerja. Tak ada kerja. Sebab kalau ada kerja, dia ada duit, dia takkan minta nak beli pampers. Tak ada sumber ekonomi. Tak ada sumber ekonomi. Artinya poket rakyat semakin mengempis. Sedangkan harga barang naik. Ini masalahnya. Jadi sebagai ahli Dewan Negeri kawasan tebing tinggi, Wabi menyedari perkara begitu. Memang kita sedar. Apakah telah Wabi suarakan di dalam Dewan Negeri? Kalau disuarakan pun maknanya peruntukannya banyak tu juga, sebab kerajaan kuat sikit, Wabi tak kena. Datang duit tu datang pada rakyat, bukan datang dari langit. Ya. Maknanya kalau kita nak tambahkan peruntukan wakil rakyat, sebagai contohlah, kita terpaksa kurangkan yang lain. Dan itu jadi problem pula. Sebagai contohnya, duit mana pula nak digunakan untuk menangani masalah longgang tersumbat, masalah denggi. Dan itu benda yang rutin tu. Ya Muhammad, bagi saya lebih berminat kalau pimpinan negara dapat memikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan ekonomi rakyat daripada memberi. Sebab macam saya katakan, lebih baik kita bagi joran dan patah pancing daripada kita terus memberi ikan. Takkan sentiasa rakyat diberi ikan lama jemu juga. Cuma yang saya katakan, selalu saya cakap dalam live saya, jangan pula bagi joran dengan pancing itu memancing dalam kolam renang. Jadi maksud saya Yang Muhammad, apakah pimpinan dapat memikirkan sesuatu untuk rakyat meningkatkan pendapatan ataupun menjana ekonomi. Itu yang paling penting ya Mat. Ya, betul. Saya tidak menafikan itu, tapi maknanya dia masyarakat ataupun kehidupan yang sebenar di luar sana, dia dalam bentuk yang macam itu. Dia tak boleh nak pisahkan. Betul, saya tak nafikan penting kita bagi joran dan bukan bagi ikan. Betul. Tetapi kita juga mewarisi satu kerajaan, satu pentadbiran yang juga telah yang daripada yang lalu, dan banyak dan dasar yang tak betul yang telah dah dilakukan. Sebagai contohnya kalau di Perak lah, kita ada banyak tanah, dan kita ada beberapa bangkali hasil yang kita sepatutnya beri jual. Tetapi sebagai contohnya, kalau kita nak jual, contohnya nak jual ikan ke, nak jual sayur, nak jual apa benda ke Singapura, kan? Dengan track yang ada sekarang, kereta api ini, dia tak sebanyak mana yang kita nak bawa satu. Jadi makna dari segi itu pun bukan mudah. Sebab ekonomi ini kena dibina di atas suatu infrastruktur yang mantap, yang kukuh. Kemudian satu lagi, contohnya nak menambahkan hasil. Contohnya kita buka lagi lebih banyak ladang ayam. Sebab Perak di antara antara yang pembekal terbesar ayam, telur dan sebagainya kan. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita buka tanpa peraturan yang betul, tanpa enforcement yang cukup, jadi lalatnya akan mengganggu pelancongan yang juga sumber ekonomi. Jadi ini yang baru kita luluskan satu enactment baru di Perak untuk menangani masalah lalat. Memanglah ladang ayam banyak. Tapi kita boleh kacau ayam ini. Pertama, kerana kita baru reda soalan ayam dengan telur ni. Jadi kalau kita kacau ataupun terlalu sangat over-regulated pula benda ni kan, jadi haru juga. Jadi ekonomi ini benda yang berkait-kait dengan benda lain. Dan jangan lupa soal sikap rakyat juga. Jadi kalau rakyat ni barangkali tidak bersedia untuk ke depan, dan kita pula masalah orang politik ni kita tak nak marah rakyat kan. Jadi kita nak bercakap benda-benda yang negatif tak rakyat ni tak maulah. Tetapi kadang-kadang kita tahu masalah sikap itu juga menentukan.
Saya melihat yang berhormat dalam kehidupan seharian, rakyat melihat sejak akhir-akhir inilah, selepas pilihan raya yang ke-14 dan 15, saya sudah melihat rakyat sudah mula merasa sedikit bosan melihat perjalanan politik. Sebab itu akhirnya mereka membuat keputusan yang tak boleh dijangka. Ya, sebab saya merasakan mereka sudah seolah hilang keyakinan terhadap kepimpinan calon-calon wakil rakyat. Yang Mat selamatlah, alhamdulillah lah ya Mat, kan. Tapi saya merasakan bahawa seolah-olah rakyat macam orang kata, aku sudah tidak percaya padamu lagi lah. Macam itu. Apakah yang Muhammad terasa begitu? Dah, kalau dah macam itu pun nak buat kan. Sebagai orang politik ni, saya rasa itulah satu perkara yang kita terpaksa telan lah. Ya. Jadi kalau rakyat ni sudah mula ataupun sudah ada tanggapan seperti itu, saya tak boleh kata apa. Saya kata terima. Sebab memang di luar sana ada yang pihak yang pesimistik. Itu memang ada di mana-mana pun yang cynical pada politik ini. Yang saya fikir pun tak baik juga. Kita cynical, tetapi kita kena orang kata kena ada batas lah sikit. Sampai kalau peringkat ada benda-benda yang kita harus akui tak boleh diselesaikan dengan politik. Bukan semua politik ya. Jadi ini satu perkara juga. Kalau semua nak dibebankan atau nak dituju dalam politik, saya fikir kita yang silap nanti itu. Sebab politik ni bukan penyelesaian segala-galanya. Sistem itu pun penting. Sebab itu dalam negara kita, dalam sistem kita ada raja, ada kehakiman, ada pentadbiran, ada media, ada sistem korporat dan sebagainya. Jadi mana semua tu ada sumbangan, ada peranan sebenarnya. Dan orang politik ni hanya macam driver saja, memastikan bahawa dasar-dasar dan juga amalan-amalan itu bergerak mengikut kesesuaian masa. Itu bezanya orang politik dengan lain-lain tadi itu. Saat ini saya melihat rakyat mungkinlah kerana pertama sekali tekanan hidup yang kuat. Satu. Yang kedua, saat ini apabila ada juga pimpinan-pimpinan politik yang macam laru dia punya pemikirannya. Mengonontarkan pandangan begitu, pandangan begini. Akhirnya rakyat seolah-olah hilang pedoman terhadap pada ahli politik. Jadi boleh tak Yang Muhammad bagi pandangan sedikit tentang apakah peranan sebagai ahli politik sebenarnya? Saya rasa bagus juga kalau rakyat mempunyai tanggapan yang sedemikian, sebab itu satu check and balance sebenarnya. Jadi kalau orang politik ni sedar diri mereka sentiasa dipantau, jadi dia tak akan buat silap lah. Satu. Yang keduanya, kalau nak mengatakan rakyat kesemuanya tak percaya pun tidak juga, sebab saya tengok daripada segi tinjauan yang dilakukan baru-baru ini, mana puas hati kepada pimpinan PMX utamanya, walaupun saya tidak mengatakan hal yang sama boleh dikatakan kepada yang tim di sekeliling dia, tetapi saya fikir adalah kewajaran mana bukan semua di luar sana rakyat itu mencari salah ataupun maknanya pesimistik, tidak semua. Jadi saya fikir apa yang kekuatan yang ada itu memadai. Tinggal lagi saya nak sebutkan masalah kita ni sudah lama dan kronik dan perlukan masa. Jadi jangan mengharapkan sekelip mata lah untuk diselesaikan. Kena sabar sedikit lah. Ya Umar, saya melihat, saya kadang-kadang tu saya sebagai orang UMNO, saya tentulah saya katakan pimpinan UMNO itu terbaik kata saya kan. Tetapi saya melihat pimpinan yang didatangkan dalam barisan kabinet yang amat berhormat, Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim itu kadang-kadang ada nampak macam cacah marbar sedikit rasanya. Nah, saya rasa lah macam contohnya lah redundant lah. Contohnya macam isu ekonomi masih belum dapat ditangani, dan kenyataan-kenyataan dibuat kadang-kadang rakyat bertambah bosan. Masalah pasaran kewangan ringgit kita hari ini tiba-tiba jatuh lagi daripada RM4.60 naik jatuh lagi RM4.61 against the US dollar. Jadi pasaran di Bursa Saham Kuala Lumpur hari ini juga nampak gayanya semakin dalam keadaan tidak bermaya. Jadi keadaan begitu, apa yang Ministeri Ekonomi buat? Saya minta maaf lah ya Ahmad, itu you punya tim lah, bukan? Tapi bagi saya lah, kita harus menerima hakikat. Kalau tak boleh perform, tak boleh perform lah ya Ahmad. Kalau dia boleh, boleh lah. Pandangan Ahmad? Saya akur benda itu dan saya tidak menolak, dan pada saya tak kecil hati orang kata macam itu. Lebih elok lah supaya kita sedar. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga akur bahawa tim yang di sekeliling Perdana Menteri yang ada ni bukan tim pilihan dia. Tim ini seolah-olahnya dia terpaksa ambil kan. Jadi saya rasa tetapi dari segi undang-undang dan segi pelembagaan prinsipnya, yang bersalahnya dia lah, dia menanggungnya dia lah. Sebab itu
walaupun collective responsibility, tetapi kerana tunjang itu dia, jadi dia kena tanggung lah. Tapi hakikatnya ialah bahawa bukan salah dia semua. Cuma masalah sekarang ni atau soalan sekarang ialah setakat mana dia boleh motivate dan lead dan memimpin tim itu supaya deliver. Nah, saya melihat contoh, saya kata saya bukan ada personal problem dengan Menteri Pertanian, okay? Macam dengan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Saya boleh kata-kata tak malam saya menjerit, turunlah, tengoklah di pasar-pasar apa jadi dan sebagainya. Tapi hanya sekadar panggil reporter ambil gambar begitu, saya rasa ni macam mana ni, tidak ditangani sepenuhnya. Pandangan Wabi? Iyalah, sebab saya faham itulah. Maknanya sekarang ni oleh kerana zaman media sosial kan, jadi semua tu macam dah jadi macam drama dan iklan. Maknanya dia turun kena ada tim cameraman dan sebagainya kan. Sedangkan masalah tak selesai. Saya faham itu, tetapi saya berpendapat, berpegang kepada bahawa masalah ni bukan masalah yang boleh diselesaikan overnight, bukan benda yang cepat. Dan sebagai seorang anggota pentadbiran, kita bukan pakar benda itu. Kalau saya exco ke, saya menteri kabinet ke, saya bukan pakar bidang. Jadi saya bergantung kepada nasihat dan dari pegawai dan juga sektor yang berkenaan. Cuma kita bertanggungjawab oleh kerana kita jadi kerajaan itu saja. Tapi yang kita nak dan kita bukan pakar dan kita tidak boleh jamin setiap langkah yang kita sarankan itu akan deliver ataupun membuahkan hasil. Tapi Wabi, masalahnya kadang-kadang dasar-dasar yang dibuat itu kadang mencakupi kehidupan rakyat. Sebagai contoh lah, saya bagi contoh. Saya tengok laporan, saya dapat terima gambar-gambar bagaimana akhirnya macam petani. Mereka akhirnya memusnahkan hasil pertanian mereka tu. Sebab kerana tak boleh tahan dengan harga yang dikawal oleh orang tengah. Jadi pelaksanaan dari segi dasar, saya tak tahu macam mana. Jadi akhirnya salah membazir lah. Ikan contohnya macam sekarang ni, masalah harga ikan tak dapat dikawal. Ikan dalam sangkar pun sekarang ni kekeringan, benih-benih ikan. Jadi sebagai kalau saya bercakap benda begitu sebab menteri datang daripada parti bukan daripada UMNO. Saya nak cerita pada Wabi pun, Wabi bukan daripada parti Wabi, tetapi secara sebagai orang politik, sebagai bekas esko kerajaan negeri, sebagai bekas ketua pembangkang, pandangan Wabi. Saya rasa kalau itu dibangkitkan, tak kira daripada parti mana pun boleh. Macam saya rasa sekarang ini kerajaan yang ada, pentadbiran yang ada terbuka pada semua pihak. Kalau cadangan ataupun kalau saranan itu ada merit, saya fikir boleh dilaksanakan. Dan sekarang kita ada media. Artinya kalau kita tolak pun dia akan keluar dalam media juga. Dan saya rasa di situ kita kena konsisten lah, dan jangan cepat putus hati ataupun putus asa kalau mungkin tak didengar. Jadi ada alternatif kan. Jadi saya rasa kena ambil pendekatan. Kalau kita betul-betul serius lah. Dan saya yakin kalau umpamanya penternak ke, petani ke, ataupun siapa saja, ada mereka yang pakar dan tahu masalah dalam sektor berkenaan. Dan saya fikir kalau kena cara dan jalannya, ini boleh dibawa ke tengah supaya boleh menangani masalah yang disebutkan tadi itu. Saya akui memang kita kadang-kadang terlepas pandang dalam sektor-sektor tertentu. Penternak ikan di sangkar sebagai contoh kan tak. Ini menyangkut soal food security. Ya, betul. Saya akui benda itu, dan saya kadang-kadang pun memang diajukan dengan masalah yang sama. Tapi oleh kerana saya bukan exco, jadi saya pun tak boleh apa. Saya cuma setakat bagi tahu kawan-kawan exco je lah, kok ada ruang. Tak boleh Ya Mat sebagai orang politik tak boleh gitu Ya Mat ada tapi medianya. dalam sistem itu memang caranya begitu. Sebab kalau saya nak bercakap banyak sangat pun saya tak boleh, sebab saya adalah backbencher. Saya bukannya ketua pembangkang lagi. Dan maknanya game tu ada rule dia. Okey, kalau begitu Ya Muhammad, apakah Ya Muhammad merasakan bahawa perlunya bahawa Yang Muhammad Perdana Menteri mengkaji semula kemantapan, kemampuan, performance menteri-menteri yang ada di sekeliling beliau? Apakah perlu, sebab lepas dah 100 hari, ini dah masuk pada 200 hari. So perlukah ada satu kajian dan ada pembentukan? Pulang macam mana pandangan Ya Muhammad? Saya rasa itu pasti akan berlaku, sebab yang pastinya atau kenyataan hakikatnya lah bahawa sebahagian daripada anggota kabinet adalah senator yang akan tamat khidmat dalam tempoh 3 tahun. Jadi maknanya bila dah sampai setahun lebih atau 2 tahun, dia akan kena review balik. Yang mau tidak mau akan melibatkan rombakan kabinet. Jadi itulah peluang dia untuk sama ada mengecilkan atau mengurangkan portfolio yang tidak perlu ataupun tidak berkesan.
Saya fikir itu akan berlaku. Kali pertama mungkin dia terpaksa lantik si A atau si B atau si C berdasarkan dia ni orang ni punya kroni, dia ni wakil pihak ini, wakil pihak sana dan sini. Tetapi setelah berjalan dalam saya rasa setahun, saya rasa dia tidak boleh lagi menggunakan alasan itu untuk tidak berbuat apa-apa. Ya. Okey, sekarang ni UMNO sedang mengadakan perhimpunannya, ya Muhammad. Sekarang ni UMNO sudah pun menjadi sebahagian daripada dalam kerajaan perpaduan. Jadi apa pandangan Yang Berhormat terhadap perhimpunan UMNO? Sebab tadi saya cakap Yang Berhormat, saya tengok, saya pun agak teruja apabila melihat kehadiran kali ini memang ramai. Sudah berbeza dengan dulu. Jadi apa pandangan Yang Berhormat? Saya rasa apa yang berlaku ni bukan pada UMNO saja. Saya melihat apa yang berlaku di negara kita dan kadang-kadang ada persamaan di negara yang lain. Ialah satu perubahan lanskap politik yang antara lain berpunca daripada warga yang semakin asertif, ya. Maknanya dengan adanya media sosial dan sebagainya, mereka itu ke depan. Jadi saya fikir bukan saja UMNO, parti lain termasuk DAP sendiri harus akur dengan perkara ini. Dan kalau mereka tidak akur dan tidak membuat anjakan yang bersesuaian, mereka akan ditelan arus. Ya. Ya. Okey, Ya Umat, bagaimana pandangan you tentang pilihan raya 6 buah negeri yang akan berlangsung? Jadi pandangan you macam mana? Itu pun sama. Orang mungkin menjangkakan ataupun menelah keputusan berdasarkan apa yang berlaku, tetapi saya fikir dengan adanya media sosial sekarang dan telah pun nampak tanda-tandanya dalam PRU yang lepas, tidak ada siapa yang boleh duduk dan orang kata mengambil jalan mudah dan mengatakan bahawa dia boleh kekal dan menang seperti yang sudah-sudah. Yeah. Artinya, dan itu belum masuk lagi soal persaingan dalaman dan sebagainya yang saya rasa orang luar mungkin tak tahu, tetapi yang di dalam mungkin sedar. Jadi ini satu lagi perkara yang saya fikir harus kita sebagai pengamat politik lah, yang perlu lihat. Dan saya rasa sekarang ini dengan faktor-faktor baru ini, saya rasa politik dari satu sudut menjadi lebih menarik, tetapi daripada sudut kestabilan saya fikir satu benda yang tidak semestinya sonok lah. Ya. Tadi petang tadi saya ada berbual dengan satu anak muda daripada ketua pergerakan dia ketua penangan saja pemuda UMNO daripada Jeli di Kelantan. Dia memanglah selalu mewawarkan cerita yang hebat lah, saudara Wan Mahusin. Dia menggambarkan bahawa kali ini dia yakin kali ini kerana selama ni UMNO tu dia analoginya macam pasukan bola sepak. Macam bola sepak selama hari ni katalah macam UMNO tu pemain pasukan Selangor. Lepas itu PAS pasukan Kelantan, kemudian Johor JDT, macam DAP misalnya keadilan. So dulu kita bertanding masing-masing, tetapi kali ini dalam pilihan raya 6 buah negeri ni dia yakin. Saya tanya kenapa? Dia kata kerana sekarang ini UMNO bersama-sama dengan pasukan yang kuat, iaitu pasukan daripada JDT. Analogi dia. Jadi pelanggan pasukan Selangor pemainnya bersama dengan pemain JDT, tentulah dia kata boleh menewaskan pasukan daripada Kelantan. Itu analogi dia. Pandangan yang macam mana? Iya betul, daripada satu sudut memang permainan politik macam main bola, tapi dia tidak sepenuhnya berdasarkan kekuatan kepada pemain itu, oleh kerana dia juga bergantung pada penerimaan orang. Dan yang saya bimbang dan saya memang dah mengalaminya ialah penerimaan tak semestinya berdasarkan kepada kebenaran. Kadang persepsi orang yang tak betul itu yang menjadi punca kenapa orang buat keputusan. Jadi sebab itu saya rasa kita jangan terlalu yakin lah. Tapi maknanya itu sebagai satu telahan, sebagai satu analisis kita terima lah. Tapi saya melihat bahawa dengan adanya dengan lanskap baru ni, saya rasa agak sukar untuk kita meramal lah. Itu saja yang saya boleh katakan. Jadi Wabi berhasilkan sesuatu yang sukar untuk meramalkan suasana politik. Saya, kita dah pun bersiaran hampir 1 jam. Saya bersama dengan Yang Berhormat Dr. Aziz Bari. Dan beliau adalah sebagai bekas Esko Kerajaan Negeri Perak, bekas Ketua Pembangkang, masih lagi ahli Dewan Undangan Negeri. Dan saya terkejut juga bila dia beritahu bahawa rakyat di kawasannya itu majoriti 62% adalah pengundi-pengundi Melayu, sedangkan beliau mewakili parti DAP. Terkejut juga saya, rupanya artinya dalam kawasan begitu bukan lagi soal kaum yang jadi keutamaan dari segi
pemutus kepada ini keputusan pilihan raya, dan beliau juga meramalkan bahawa akan berlaku pola-pola pergerakan dari segi jumlah pengundi dan sebagainya. Bagaimanapun saudara, ruangan saya ini saya berterus terang, saya tidak memihak mana-mana. Saudara jangan nak marah dengan saya sentiasa di hari pun saya mengundang daripada Parti Keadilan sebelum tu. Cuma yang tak dapat saya undang lagi, belum ada lagi teman-teman daripada Parti PAS. Daripada PPM ni saya tak nak lah saya. Jadi bagaimanapun, insya-Allah malam besok saya akan bersiaran, mungkin lewat sedikit saya akan bersiaran dengan Ketua UMNO salah sebuah bahagian daripada Terengganu. Tentulah satu yang menarik sebab kita nak tahu sebab pola-pola politik di Terengganu. Terengganu ni dia dua penggal dia tukar. Kabarnya begitulah. Saya mungkin bersiaran dengan mantan Menteri Besar Terengganu daripada UMNO. Kita jumpa lagi malam esok. Sehingga kita jumpa lagi saya. Selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Yang Berhormat Aziz Bari. Semoga saudara terus berkhidmat untuk rakyat. Yang paling penting jangan lupa rakyat menantikan santunan ahli-ahli politik. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.